Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Khususnya saya ucapkan kepada Puan Najati binti Jalil selaku pensyarah penyelia saya. InsyaAllah hari ini saya akan membuat pembentangan refleksi pertengahan praktikum RPP. Berikut merupakan senarai kandungan yang akan saya bentangkan. Yang pertama ialah maklumat umum. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran baru. Yang keempat, ilmu binaan dan inovasi. Yang kelima, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar. Okey, yang pertama, maklumat umum. Nama saya ialah Hadirah Dayini binti Helmi dan saya merupakan pelajar PDPP iaitu Program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan bagi Pendidikan Islam Rendah ambilan Oktober 2022. Bidang pengajar saya ialah Pendidikan Islam, pensyarah penyelia Puan Najati binti Jalil dan guru pembimbing Puan Marsita binti Awang. Saya ditempatkan di SK Paimas Tangkak Johor dan saya ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran pendidikan Islam bagi murid tahun 4 dan juga tahun 3. Murid tahun 4 ialah 4 inovatif dan tahun 3 iaitu 3 inovatif. Bilangan murid bagi 4 inovatif ialah seramai 34 orang, manakala murid bagi 3 inovatif seramai 24 orang. Dan saya tidak mengajar murid berkeperluan khas. Seterusnya yang kedua iaitu pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Saya memfokuskan kepada 4 aspek iaitu yang pertama teori pembelajaran, yang kedua strategi pengajaran dan yang ketiga teknik pengajaran dan terakhir sekali bahan bantu mengajar. Bagi teori pembelajaran, saya memfokuskan kepada dua iaitu teori behaviorism dan teori Piaget. Teori behaviorism ialah memberi penugahan positif ataupun memberi ganjaran. Sekiranya saya memberikan aktiviti atau menjalankan aktiviti kuis atau memberikan latihan berkumpulan, saya akan memberikan penugahan positif sekiranya murid saya dapat menjawab soalan yang saya berikan. Saya juga akan memberikan ganjaran kepada murid sekiranya mereka dapat menyiapkan tugasan dengan kemas, cantik dan dapat menjawab soalan yang saya berikan. Bagi murid yang tidak dapat menjawab, saya akan berikan penugahan positif seperti bagus, tahniah awak berani untuk mencuba, tetapi insya-Allah awak boleh cuba lagi dan perbaiki lagi. Saya akan beri galakan untuk dia terus menjawab. Ini kerana apabila kita memberikan hadiah ataupun ganjaran kepada murid, mereka akan lebih bersemangat untuk menjawab soalan yang saya ajukan. Dan bagi murid pasif pula, mereka juga akan ingin mencuba untuk jawab. Sekiranya mereka tahu, oh, kalau saya jawab, saya akan diberikan ganjaran. Okey, yang kedua ialah teori Piaget, iaitu pengetahuan sedia ada digunakan bagi menghasilkan maklumat baru. Contoh ya, saya bertanyakan berkaitan azan. Waktu bila kita azan? Waktu nak solat dan sebagainya kan. Jadi dengan azan tu juga kita boleh hasilkan maklumat yang baru. Contoh, kita boleh azan tu murid kata kita azan waktu baby lahir, kita azan waktu nak masuk rumah baru. Kita hasilkan maklumat baru, bukan fokus kepada azan untuk solat sahaja. Yang kedua, isi pelajaran yang disusun daripada konkret kepada abstrak, iaitu daripada senang kepada susah. Perjalanan kelas saya itu saya susun mengikut aktiviti daripada aktiviti berkumpulan, aktiviti kemudian kepada aktiviti individu untuk menilai tahap pengetahuan murid saya. Saya juga akan menjadikan soalan-soalan daripada mudah dan seterusnya kepada susah untuk menguji kefahaman mereka. Seterusnya, bagi strategi pengajaran ada 3 iaitu berpusatkan guru, berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan. Berpusatkan guru, selanjutnya saya akan fokuskan pada langkah 1 di mana saya akan memberi penerangan kepada murid saya terlebih dahulu. Contohnya, penerangan bagi topik azan. Saya akan terangkan apakah maksud azan itu dulu. Okey, seterusnya berpusatkan murid di mana saya fokuskan pada langkah 2 dan juga langkah 3. Langkah 2 saya fokuskan aktiviti berkumpulan. Saya berikan satu aktiviti, contohnya suai padan kalimah azan dan juga jawabnya. Jadi saya minta kumpulan itu menyelesaikan di mana azan dan jawabnya. Tampalan suai padan. Okey. Bagi aktiviti individu saya akan beri lembaran kerja ataupun kuis seperti word wall,
quizzes untuk menguji pengetahuan murid saya. Yang ketiga ialah berpusatkan bahan, di mana sekiranya saya minta aktiviti untuk pembentangan, saya akan sediakan satu kertas majung ataupun kertas drawing paper untuk diorang datang ke depan dan bentangkan. Saya juga menggunakan buku teks, televisyen dan juga lembaran kerja. Seterusnya, teknik pengajaran. Saya menggunakan teknik pengajaran sumbang saran. Sekiranya saya menyoal murid saya, contoh di manakah kita akan mengaplikasikan azan selain daripada solat. Murid saya akan sumbang saran lah. Contohnya macam waktu kita takut ke kita azan, ataupun waktu baby lahir kita azan, waktu masuk rumah baru kita azan. Saya minta sumbang saran, idea daripada murid. Yang kedua, perbincangan. Contohnya saya bagi situasi. Contoh, Ahmad terlupa untuk berkumur ketika makan. Sah tak solatnya? Macam tu. Berbincang dengan murid, aktiviti berbincang. Yang ketiga, belajar sambil bermain. Contoh, saya buat quizzes. Siapa jawab dulu, saya akan bagi ganjaran. Jadi mereka lebih tertarik atau lebih semangat untuk jawab soalan. Yang keempat, demonstrasi. Contoh azan kan, saya demonstrasi, saya sebagai guru demonstrasi kepada murid cara-cara untuk azan. Bahan bantu mengajar. Saya juga menerapkan ataupun menggunakan PowerPoint ketika dalam kelas, Google, juga bahan-bahan seperti kertas warna, kad, tali, gunting, lembaran kerja, buku teks, televisyen dan sebagainya. Okey, yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran baru. Yang pertama, dapat merangka objektif yang jelas dan sesuai mengikut tahap pencapaian murid. Bila saya tahu tahap pencapaian murid saya akan menyediakan RPH yang bersesuaian dan juga aktiviti dan lembaran kerja yang sesuai dengan tahap murid saya. Yang kedua, strategi menyusun kedudukan murid dalam kelas mengikut tahap penguasaan. Contohnya, apabila melakukan aktiviti berkumpulan, saya akan meletakkan murid yang lemah dan murid yang cemerlang dalam satu kumpulan. Bukannya murid cemerlang satu kumpulan, murid lemah satu kumpulan. Tidak. Saya bagi campur murid lemah dan murid cemerlang satu kumpulan. Ini kerana saya nak murid cemerlang ni dapat bimbing murid yang lemah ni. Bukan biarkan mereka terkapai-kapai. Sebab selalunya saya akan buat aktiviti yang menggalakkan aktiviti berkumpulan ni, seperti kalau kumpulan dapat siap dengan cepat dan bersama-sama, saya akan bagi hadiah. Jadi diorang kena betul-betul muslah untuk bersama-sama. Yang cemerlang akan mengajar murid yang lemah ni. Yang ketiga, menguruskan dan mengawal disiplin murid. Saya belajar cara untuk mengawal kelas yang bising, cara menyusun pelajar yang aktif dengan pasif ini supaya perjalanan kelas saya itu lebih lancar. Yang keempat, mencukir dan menggilak bakat baru seperti simulasi. Saya akan panggil pelajar-pelajar yang pasif untuk ke depan dan lakukan simulasi. Jadi kat situ saya dapat lihat bakat murid saya dalam menerangkan pelajaran pada hari itu. Yang kelima, pendedahan dalam menguruskan program sekolah. Seperti saya sendiri, saya menguruskan program bantu mula yang dibimbing oleh PK1 saya dan guru pembimbing saya. Saya nak banyak belajarlah dalam menguruskan program. Okey, yang seterusnya yang keempat iaitu ilmu binaan dan inovasi. Saya telah menjadikan satu nota poket Camp Bestari Solat. Ini kerana terdapat isu yang terjadi di sekolah saya, iaitu murid lemah untuk mengingat fi'li dan qauli rukun solat. Murid lemah. Jadi saya sediakan satu inovasi nota poket kepada murid saya. Jadi mereka boleh untuk bawa ke mana-mana, boleh letak dalam poket, boleh pegang, gantung kat beg sebab ada keychain sekali. Okey. Apa kelemahan nota poket ni? Kelemahan dia ialah dia memerlukan kertas yang banyak untuk diedarkan kepada murid. Nota poket yang saya buat ni, saya buat dalam warna-warni lah, cantik supaya dapat menarik perhatian murid kan. Murid akan lebih tertarik untuk buka kan. Jadi kelemahannya kat situ ialah kita akan menggunakan kertas yang banyak, ink printer yang banyak dan sebagainya lah. Tapi apa kekuatan saya punya bahan inovasi ni ialah memudahkan murid untuk melatih tubi menghafaz rukun fi'li dan qauli dalam solat. Ini kerana contoh dalam rukun solat tu ada bacaan Al-Fatihah. Di belakang nota tersebut saya sediakan satu QR code di mana murid boleh akses. Bila mereka scan QR code tu, mereka akan link ke YouTube surah Al-Fatihah yang betul, cara bacaan yang betul. Jadi murid
semua ada handphone, mereka boleh akses QR code tu di mana-mana saja, bila-bila masa. Contoh macam cara nak baca tahiyat akhir, mereka scan QR code tu, akan link ke YouTube cara nak baca tahiyat akhir. Itu kekuatan saya lah. Kesan dia ialah murid dapat menghafaz dan aplikasi rukun solat dengan baik dalam solat. Sebab sekarang ni kan kita kena aplikasikan digital. Jadi murid sekarang ni lebih suka untuk menggunakan gadget. Jadi saya terapkan nota kecil dan juga QR code supaya sambil mereka, contohnya mereka tak faham dengan nota yang saya sediakan, mereka boleh scan QR code tu dan terus link kepada apa yang mereka ingin tahu. Okey, yang terakhir, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar. Okey, yang pertama perlu lebih banyak aktiviti hands-on. Saya perlu memberikan aktiviti yang pelbagai kepada murid-murid saya supaya dapat mencukilkan bakat mereka. Contohnya bakat menjadi seorang ketua kumpulan, bakat memimpin kumpulan, melatih mereka supaya sentiasa bekerjasama, tidak mementingkan diri, dapat bergerak seiring. Jadi perjalanan pengajaran saya itu dapat berjalan dengan lancar. Saya perlu berbagikan aktiviti-aktiviti hands-on lah, lembaran kerja untuk menguji dan menilai murid saya sendiri. Yang kedua, saya perlu perkasakan penggunaan ICT. Apa yang saya belajar, terdapat banyaklah penggunaan ICT ataupun bahan-bahan permainan yang saya boleh gunakan menggunakan teknologi seperti quizzes, word wall, wheel of the name, break the code dan macam-macam lagi saya boleh aplikasikan di dalam kelas dan dapat menarik minat murid. Saya juga boleh keluarkan permainan tersebut ke dalam dunia nyata. Contoh dalam quizzes, soalan dia, apakah maksud Allah, A atau B? Murid saya kalau rasa A, dia angkat board A, kalau rasa B, dia angkat board B. Saya keluarkan permainan tu ke dalam dunia nyata. Jadi murid lebih aktif. Dia pakai gerak-gerakkan tangan kan. Okey. Yang ketiga, kawalan emosi dan masa yang bijak. Emosi saya lah sekiranya ada berlaku pergaduhan dalam kelas ataupun murid tak dapat kawal murid dengan baik. Saya belajar untuk mengawal emosi saya pada ketika itu. Dan saya juga belajar cara untuk menguruskan masa saya dengan bijak. Sebabnya kadang-kadang kita planning masa kita ini untuk langkah 1 ni 10 minit. Tapi saya kena cuba untuk 10 minit juga saya habiskan untuk langkah 1 tu. Jangan lebih. Jadi saya belajarlah kat situ cara untuk kita uruskan masa kita sepanjang pengalaman saya mengajar. Yang keempat, what you give you get back. Maksud kat sini, bila kita memberi kepada budak, kita cuba kerahkan idea kita untuk hasilkan PDP yang menarik, budak akan lebih bersemangat dan akan memberi balik kepada kita. Maksud memberi itu dia dapat menjawab ataupun memenuhi objektif yang kita hajati. Contoh, kita nak budak ni pandai baca azan. Jadi kita sediakan aktiviti yang sesuai dan menarik supaya mereka dapat mengaplikasi atau menghafaz azan tersebut. Saya sediakan aktiviti PDP yang sesuai dan mudah untuk murid ikut. Okey. Yang kelima, aplikasikan elemen didik hibur. Betul. Saya menyediakan video di TV supaya murid ni bukan sekadar mendengar syarahan saya je ataupun melihat saya saja, mereka juga boleh lihat TV. Sebab TV ni dia ada macam-macam warna, audio, orang kata apa, tayangan yang pelbagai. Jadi murid lebih sukalah, murid lebih tertarik lah untuk fokuskan bila kita pasang video. Yang terakhir, scaffolding dan mastering learning. Macam saya cakap tadi, saya akan buat kumpulan yang mana dalam satu kumpulan tu ada murid yang cemerlang dan juga murid yang lemah. Murid yang cemerlang ni tugas dia bukan pentingkan diri, siapkan tugasan tu seorang-seorang. Itulah peranan kumpulan tu. Saya nak murid yang cemerlang ni bimbing murid yang lemah ni. Jadi murid yang lemah ni takkan ketinggalan. Dan saya juga ada juga menerapkan kepada murid saya untuk menjadi guru. Dalam contoh dalam gallery walk, di mana saya letakkan murid saya di setiap checkpoint. Jadi murid ni akan bergerak, kumpulan murid akan bergerak dan mereka akan yang ketua tu akan beri penerangan kepada kawan-kawan dia. Bukan sekadar saya je yang menerangkan, tapi saya nak murid saya juga menerangkan kepada kawan-kawan dia juga. Jadi kat situ saya dapat lihat cara mereka menjadi ketua, cara mereka memberi penerangan. Murid-murid lain juga
Kita dapat lihat cara mereka bekerjasama, bantu kawan mereka. Okey, ini jawapan dia, bantu. Bukan sekadar mementingkan diri sendiri. Itu adalah saya cuba menterapkan kepada murid saya supaya apa-apa pun bekerjasamalah dalam kumpulan. Dan saja daripada saya bagi pembentangan refleksi pertengahan praktikal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.